please saja. Please saja. Please. Doakan dia orang ni biar anak dia jadi macam Sajat kan. Saya doakan awak semua anak awak akan dapat kotak keturunan awak. Please saja. Seksa buat anak We awak. follow the rules. We follow the rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saja ingin minta maaf kepada mereka jika saja ada buat kesilapan kerana saja adalah manusia biasa. Sajak baru-baru ini Sajak telah deaktifkan Instagram Sajak kerana Sajak ingin ruang pada Sajak untuk Sajak menjelaskan apa yang berlaku pada 6 hari bulan 1 2021. Ceritanya bermula pada tahun 2018 iaitu 23 hari bulan 2. Sajak telah membuat majlis tahlil dan juga bacaan doa selamat bersama dengan para tahfiz untuk majlis tersebut. Tetapi majlis itu telah mendapat aduan daripada Jabatan Agama Islam CAIS Selangor dan laporan dari sangat negatif. Dan Sajak akan menceritakan apa yang berlaku hal sebenar-benarnya kerana pihak JAIS meminta Sajak datang untuk beri keterangan untuk majlis tersebut. Tetapi Sajak mendapat impak yang sangat negatif dan Sajak telah dilakukan tidak wajar pada diri Sajak. Dan ini adalah cerita yang sebenar-benarnya apa yang berlaku ketika pada 6 hari bulan 1 2021 dengan pegawai Muhammad Hairi bin Busari. Ya. Muhammad Dia ada. Ha. boleh saya bercakap dengan ni Encik Muhammad Hairil bin Busari? Nak bercakap dengan dia ke? Ya, saya. Okey, sebentar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ini Encik Muhammad Hairil bin Busari ke? Ya, saya. Ya, saya cakap. Okey, saya Sajat. Ya. Saya dapat surat daripada apa tu yang mengatakan yang saya kena hadir pada 23 bulan Disember pada hari Rabu pukul 10 pagi. Atas dimaklumkan unit siasatan jenayah syariah bahagian pengurusan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor sedang menjalankan siasatan di bawah Akman Jenayah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1965. Okey, setelah saya benda ni saya suruh dia buka and then dia bagi tahu benda ni, so saya nak tahulah pasal apa ya mengenai ini. Untuk ada siasatan lah sebab tu. Siasatan dari segi apa ni Encik? Sebab at least saya dapat tahu. Macam mana? At least saya dapat tahu rumusan gitulah. Berkaitan tu sebab urusan tu sebab tu saya kena berdepan dengan saja dulu. Sebab dalam surat tu kan siasatan ini jenayah kan. So apa jenayah yang saya buat sampai saya mendapat surat ni? Sebab isu ada berkaitan dengan enactment tu lah, enactment section 10 tu. Okey. Kalau sebab saya nak keputusan lah sebab hari ni memang tak boleh datang lah. Saya dekat Penang. Saya ada urusan untuk jewellery saya lah, emas. Sebab kalau ikutkan bila Sajat tak datang pukul 10 ni, so automatik waran tangkap akan keluar pula esok tau. Kenapa nak kena waran tangkap? Sebab saya dah call Encik sebab saya bagi tahu benda betul, ni. Sebab benda ni surat ni tidak, saya tidak sign. And then surat ni pihak Encik main letak je dekat rumah saya. So saya ni masih orang kata betul ingin tahu apa mengenai surat ni, apa yang dimaksud, apa yang cuba nak disampaikan. Sebab surat ni bukan hantar dekat sini saja tapi hantar dekat rumah saya, rumah mak ayah saya, sampai dekat Johor pun hantar. Ibarat macam kes ni besar. So bila saya tengok mereka mengatakan yang ni adalah melibatkan kesalahan tentang Seja 9 mempersendakan dalam Al-Quran
dan juga adik. Saya nak tahu apa yang saya mempersendakan, menghinakan, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina oleh ayat-ayat Al-Quran. Boleh saya tahu tak Sebab tu Encik? saya tak boleh nak komen dalam phone ni. Sebab tu dalam surat tu saya mohon kehadiran Sajat untuk berjumpa dengan saya. Benda tu, penjelasan tu penuh saya akan buat bila dengan kehadiran. Okey, saya kena tahu juga benda ni dia depends pada report. Faham? Ya, betul. Okey, bila dia report, saya nak tahu report tu atas kesalahan apa. Sebab kat 5 ni terlalu banyak. Section 9 adalah section yang general. Dia tertaluk banyak benda. Maknanya tertaluk tu mempersendakan, menghina, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina. Adakah dipandang hina tu atas disebabkan perbuatan ataupun disebabkan fizikal? Saya nak tahu benda tu jugalah. Tindakan lah. Benda tu je sebab saya kata benda tu umum. Mana-mana pun saya boleh on pada siasatan. Maknanya perbuatan ataupun apa-apa tindakan yang Sajat lakukan tu. Saya bukannya berada di satu tempat lokasi, banyak lokasi saya pergi. So saya harap saya pun dalam melalui telefon ni pun saya boleh memberi kerjasama yang sewajarnya. So baik, sebab tu untuk penjelasan berkaitan dengan isu-isu yang report yang dibuat tu, sebab tu saya namakan benda tu siasatan. Bila siasatan, maknanya sebab tu saya perlukan dengan kehadiran saja. Sebab by phone ni benda ni memang agak sukar lah untuk dijelaskan. Saya memang kena patut hadir kat sana ke ataupun pihak Encik boleh berjumpa dengan saya? Macam mana? Okey, sebelum ni ada juga macam pihak-pihak kebajikan daripada Jabatan Agama Islam datang jumpa saya. Macam Ustaz Zulkifli pernah datang jumpa saya. So saya ni Mufti Negeri Sembilan pun pernah jumpa saya. So benda ni dia macam mana? Nak memang perlu saya pergi ke sana ke ataupun pihak Encik boleh datang jumpa saya? Kalau bukan, pihak Sajat kena datang jumpa saya. Atas perintah ni. Atas perintah tu. Perintah tu dia release Sajat. Sebab tu Sajat kena berdepan dengan saya untuk soal siasat. Maknanya terpulang Sajat nak sebab tu berkaitan dengan isu-isu yang berkait. Seperti nombor 9 tu lah. Betul. Maknanya terpulang saja nak buat pengakuan ke tidak tu, sebab tu dia perlu kena kehadiran saja. Kenapa pengakuan apa tu Tuan? Bukan pengakuan maknanya, sebab tu nama dia soal siasat. Bila soal siasat, maknanya tu benda tu memang benda tu sulit lah. Maknanya benda tu sulit antara saja dengan saya sebagai penyiasat. Maknanya benda tu based on pada tu lah, sebab tu nama dia siasatan. Base pada nama kes ni lah. Okey, kalau saya buat untuk pada perjumpaan pada hari lain boleh tak Tuan? Sebab saya officially memang saya dalam dalam outstation sebab saya kat luar dengan urusan bisnes saya. Kalau kita ambil hari lain? Kalau hari lain minggu depan boleh tak? Sebab benda ni tak boleh nak lama sangat saja. Bila yang ada untuk tarikh bulan next week tu 28. 28 saya tak ada. Saya ada kes mahkamah. Kes mahkamah? Saya ada dekat ni, dekat Johor. Kat Johor? Tak maaf saya sangat. 28 memang saya tak boleh. Sebab ni akan boleh bicara saya ni juga ni. Bila yang free tu saja free? Next year saya free. Berapa bulan tu? Kalau next year tu pada awal bulan lah. Awal bulan sekejap ya. Saya tengok tarikh sekejap. Kalau boleh, sebab saya kena note dulu sebab bila saja kau ni kira ada kerjasama lah kan. Saya bagi kerjasama. Berapa bulan yang saja boleh datang? Okey, saya boleh datang dalam 7 ataupun dalam 7 macam tu. 7 hari Khamis. Khamis? Hari Khamis Okey, kalau macam tu 7 6 lah, saya datang 6. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu.
Okey, kalau macam tu saya note kat sini 6 hari bulan Januari 2021 hari Rabu jam 10 pagi. Jam 10. Boleh? Dia nak datang awal lagi pukul 9. Yalah 10. Ellie boleh breakfast. Yelah. Okey, kalau macam tu pukul 10 pagi ikut alamat yang saya bagi tu Ikut Saya alamat. note kat sini sebab Oh, nanti saya terus naik inilah pejabat encik lah. naik terus ke pejabat saya. Okey, kalau boleh saya dapatkan nombor telefon saja tak? Kalau apa-apa ni boleh saya berhubung? Okey, boleh kejap saya bagi nombor telefon. Pada 6 hari bulan 1 tu, Sajat dengan family Sajat datanglah Jabatan Agama Islam JAIS di Shah Alam. So, kami pun sekeluarga pergilah dengan keadaan yang sangat tenang dan tiada apa-apa isu berbangkit. Cuma untuk menjalankan tugas sebab mereka kata untuk dalam siasatan. Pihak JAIS memanggil Sajat kerana mereka dapat kes report daripada pada tahun 2018 iaitu 23 bulan 2 2018 iaitu Sajat ada mengadakan majlis bacaan Yasin dan juga bacaan tahlil dan memanggil para budak tahfiz untuk datang sama-sama meraihkan doa selamat dan juga bacaan tahlil tersebut. Banyak rakan-rakan Sajat, saudara mara, sahabat-sahabat, sepupu-sepupu dan juga yang lain-lain datang meriahkan lagi majlis tersebut. Dan juga majlis sebegini bukan kami buat setiap tahun tetapi adalah setiap bulan, aktiviti untuk kami keluarga Nur Sajat Estetik untuk mendekatkan lagi diri dengan ilmu agama, pengurusan yang baik dan juga rezeki yang ada yang lebih kita berkongsi bersama. Tak salah rasanya aktiviti sebegini yang kami lakukan sebab Sajat cuba nak mendekatkan diri bukan Sajat seorang tetapi yang lain untuk mengeratkan silaturahim. Boleh tengok kat sini memang aktiviti ni memang setiap bulan memang kami akan lakukan dan Sajat dilayani sebegini. Sajat disiasat berseorangan tanpa boleh membawa ibu bapa dan Sajat untuk memprotek diri Sajat lantas Sajat merekod tanpa pengetahuan mereka dan ini yang mereka mempersoalkan dan terus menjatuh hukum kepada Sajat. Saya bawa untuk ni je. Tak, saya tu untuk saya untuk bank untuk itu company. Saya bawa ini je. Saya punya daily sales. Saya punya ini semua saya tertinggal. Tak bawa. Ada tapi saya tak bawa. Tak bawa lah. Ini adalah. Jadi Cik Gary itu saya kata dia terangkan Cik Gary 10 juga saja betul kan? Saya kata tadi Cik Gary beritahu saya 10 juga berkaitan dengan semua kes tu. Okey. Ini saya terangkan pada saja dulu Okey, sekarang ni sudah selesai siasatan saya bersama dengan Cik Gary Okey, so sekarang ni untuk peringkat seterusnya saya terangkan lagi sekali untuk sesi 10 tu saja Okey, maknanya sekarang ni saya tahan saja Untuk saya tahan saja di bawah sesi 10 dengan ini tadi berdasarkan elemen tersebut. So maknanya yang kat luar tu lawyer apa tu? lawyer saya. Dia lawyer syar'i ke lawyer sivil ke apa? Syariah. Ha? Ya. Dia ada sertifikat. Dia ada sertifikat untuk syariah. Okay. So macam ni, sebenarnya kita tahan Cik Sajat di bawah section 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor kerana disyaki melakukan kesalahan tersebut. Disyaki melakukan kesalahan tersebut, bukannya melakukan kesalahan tu terus cakap salah. Disyaki melakukan kesalahan tersebut
Berdasarkan juga di bawah kedudukan kami di bawah Seksyen 79 Enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor, iaitu diberi kuasa untuk menyiasat. So siasatannya adalah tangkapan adalah berdasarkan kepada beberapa penyataan yang telah diambil sebelum ini daripada saksi-saksi, dan juga pada hari ini adalah proses melengkapkan kertas siasatan tersebut. Dan hak cik selepas ini adalah boleh atau tidak berusaha itu adalah hak cik saja, dan boleh menyediakan peguam untuk apa jua tindakan selepas ini. Maknanya tidak ada kekangan lah. Kalau nak ada apa nak sediakan peguam boleh, tak nak sediakan peguam pun boleh. Jadi bila telah ditahan, hak kebebasan cik tu sebenarnya terhalang lah. Tak boleh lah nak keluar ikut suka hati, kena kita follow kami. Kita akan juga maklumkan kepada peguam cik di luar dan juga pihak keluarga tentang proses tersebut. Jadi selepas ni kita akan bawa cik kepada pihak pendakwaan untuk dipertuduhkan di bawah kesalahan Seksyen 10 yang berkaitan dengan kes tahun 2018 tadi, manakala kes yang berkaitan dengan posting gambar dan juga video ini, cik akan dikeluarkan satu jaminan lisan yang mana boleh menyediakan seorang penjamin, sama ada ibu ataupun bapa, untuk menjamin tanpa ada sebarang cagaran. Cuma Kenapa saya kena tahan pula? bagi saya bercakap dulu. Jadi boleh menjadikan seorang penjamin sama ada kalangan ibu ataupun bapa bagi satu tarikh ke mahkamah kelak. Jadi tahanan yang berkaitan Seksyen 10 tadi adalah berdasarkan kepada kes Encik Hairil tadi itu tahun 2018 kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 10 tersebut, Enactment Jenayah Syariah Selangor. Saya buat majlis tahfiz tu. Kita tak cakap majlis tahfiz tu adalah satu kesalahan, tapi adalah elemen pemakaian di dalam tu yang kita syak merupakan satu kesalahan. Majlis tu bukan satu kesalahan. Majlis itu tak salah sebab tu saya tak kata satu majlis itu adalah perbuatan yang salah. Okey, so itu saja. Kami akan briefing pada dua penyiar kami dengan peguam tu. Sementara tu bila ditahan, hak orang ditahan adalah berhak untuk mendiamkan diri lah. Maknanya boleh sediakan penjamin ataupun boleh sediakan peguam. Kenapa pula macam ni? Kenapa tak boleh keluarga mana pula? Sebab bila dah tahan kita dah boleh. Tak boleh macam ni, tak boleh. Saya datang dengan peguam. Saya kena jalan kepada orang. Saya tak boleh, saya kena kepada orang. Tak ada. Saya kena jalan dengan orang, tak ada. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Saya nak tanya dia orang. Maknanya saya ada kat situ. Jangan bagi kat sini. Tak boleh. Saya nak jumpa mak ayah saya. Tak boleh. Tak boleh macam ni, tuan. Tak, kita akan saya bagi kerja sama. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Bagi saya. Tak ada, keluarkan saya. Tak ada, tak boleh macam ni. Tak ada, saya tak nak dengar. Saya dah bagi kerja sama. Dengar tak dengar? Saya tak nak. Tak. Duduk sana. Saya tak nak lari. Duduk sana. Tak ada mana-mana. Kesalahan Tak saya ada boleh kesalahan, tak ada Duduk mana. sana. Tak ada. Saya cakap duduk. Tak ada. Tadi kenapa Encik nak buat macam ni kat saya? Duduk sana. Jangan. Baik je sama. Buka. Baik je sama. Tolong. Respect saya. Duduk sana. Saya bagi kerja sama, jangan cuba nak buat macam ni. Saya suruh duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tolong. Jangan buat macam ni kat saya. Duduk sana. Jangan. Duduk sana dulu. Saya. Duduk sana. Tak dulu. pintu. Duduk sana. Saya tak nak. Duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tak ada. Duduk sana. Jangan sampai saya berkasar. Saya ada hak. Duduk sana. Saya ada hak juga. Duduk sana. Kami gunakan budi Saya tak nak. kami. Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Ya, kita akan bagi Ya, kita akan bagi jumpa. Kita akan bagi jumpa. Saya nak jumpa. Tak ada. Saya tak kira. Kita boleh jumpa bagi dia masuk. Kamu duduk dulu. Kita bagi Saya dia nak masuk. jumpa. Tak Saya- ada. Jangan sabar saya pula. Saya Saya cakap elok. Saya datang Saya ada sini kuasa. elok. Saya ada kuasa. Awak ada kuasa. Saya pun ada kuasa. Saya Kuasa apa ada. yang awak ada? Apa? Kuasa apa yang awak ada? Kenapa awak nak buat macam ni kat saya? Saya suruh awak duduk. Saya tak nak. Saya tak kasar Saya dah awak pun. duduk. Saya dah buat apa? Duduk sana. Saya tak nak. Duduk sana.
Saya tak nak. Duduk dulu kami panggil mak Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Duduk sana. Saya nak jumpa mak ayah saya. Kami panggil masuk. Saya nak panggil. Duduk sana. Tolong jangan buat macam ni. Kita akan panggil awak duduk. Saya tak ada. Duduk. Tolong. Duduk. Kita bukan Saya boleh tak panggil. kacau. Sekejap lagi Saya tak ada kita buat boleh benda masuk. apa yang meripik. Tapi tolong jangan nak buat benda ni jadi kecoh besar. Duduk sana. Tak ada. Duduk sana. No. Siapa yang buat kecoh sekarang? Jadi saya tak nak. Saya nak Duduk keluar. sana. Saya nak jumpa mak ayah saya. Duduk sana. Saya takkan duduk. Kita kat sini je. Jangan nak garis saya. Tolong. Tolong jangan garis saya. Tolong jangan. Baik kerja sama tak nak? Tolong jangan garis Nak saya. baik kerja sama tak nak? Jangan garis. Duduk. Tolong jangan garis. Baik kerja sama. Jangan garis. Baik kerja sama. Tolong. Okey. Baik. Hei. Apa ini kau orang? Apa ini? Jangan nak macam ni. Apa ini? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Buka balik. Dia record. Tak ada. Tolong. Tak ada. Awak record. Kenapa awak nak record? Buka. Dia record. Tolong. Tolong dia record. Dia record. Tak ada. Tak ada. Tolong. Mak tengok nombor berapa mak. Apa dia buat? Bagi kerja sama sekarang ni. Kenapa saya? Cari anak saya ni kenapa? Kenapa kita cari ni? Jika anda dengar sebentar tadi, saya ada menjerit pada seorang pegawai wanita yang mengatakan yang jangan record. Sebab saya tahu, saya takut mereka mengambil video-video yang tak sepatutnya untuk cerita yang sebenar-benar yang terjadi pada diri saya ketika dalam penyiasatan itu. Sebab dalam kes ini mereka berkata pada saya untuk menyiasat, bukannya untuk menangkap, tetapi saya dianiayai oleh pihak yang berwajib lah. Tetapi saya sangat terkilan dan sangat sedih kerana mereka menggaris saya di depan mak ayah saya. Dan saya sebagai seorang yang sangat sedih, tabah dan sebagainya, sangat tak boleh terima keadaan, kerana keadaan sekarang ni memang saya memerlukan orang untuk melihat apa yang terjadi pada diri saya. Saya lakukan video ini bukannya untuk saya mengaitkan mana-mana pihak, tetapi saya buat video ini untuk saya menunjukkan hak asasi saya sebagai manusia dan juga hak asasi saya sebagai rakyat Malaysia. Bukanlah mudah untuk ditindaskan sebab saya tidak melakukan apa-apa salah ke orang macam saya ni membuat amal kebajikan. Tak kisahlah dan sejak apa saya memakai, tetapi bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Dan kes ini pada tahun 2018 tetapi telah dibicarakan pada 6 hari bulan 1 2021. Saya sedih, saya terkilan kerana pihak berwajib membuat saya seperti
tiada perkemanusiaan menggari saya dan membuat menghimpap saya dan menindas saya hingga tidak menghiraukan tangisan ayah saya, tangisan bapa saya, dan saya sangat sedih. Mereka membuat saya, mengheret saya terus ke muka pengadilan tanpa berbicara, tanpa memberi ruang untuk saya bercerita, bercakap atau berjumpa dengan lawyer saya. Saya sebenarnya sangat betul-betul sedih dengan sikap apa yang terjadi pada diri saya. Saya menangis kerana saya sedih dan saya banyak berjumpa dengan mana-mana pihak yang lebih tinggi dan saya tak pernah pun diberi benda yang sangat negatif sampailah berlakunya pada 6 hari bulan 1. Sebab apa yang berlaku ni kerana saya membuat majlis tahlil bersama dengan budak-budak tahfiz, memberi sedikit sumbangan kerana saya berpakaian tidak bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Bagi saya majlis pakaian saya tu cukup lengkap, cukup sopan dan saya bersesuaian dengan majlis yang saya adakan. Dan majlis ini bukan majlis tahunan tetapi majlis setiap bulan. Ini adalah aktiviti di syarikat saya pada tahun 2018. Saya mak dia ada kat Masjid Syalam. Pasal kes tak tahulah sampai ke negara ni. Dia daripada agama Islam lah ni. Jais. Dia mana ni? Dia mana? Tak tahu. Saya masuk tengok dia dah ke negari. Dia dah seorang kat dalam dia. Dia ke negari sekarang ni. Dia. Tak, Jabatan Agama Islam. Okey. Kosong. Dengan cinta hingga akhir nafasku. Walau kau ku sayangi, ku turut kata kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh. Saja dapat item tinggi kerana dia sangat tiba-tiba timbul bakat kamu sedang depan rumah dengan cara kamu kerana berpakaian buat imam tanya bacaan Yasin dan solat hajat, maka itu kamu jenda tidak boleh diberi hidup menjadi selama tempoh yang tidak. Itu saja satu je.
Sekejap memang macam ni, tapi perlukan dia buat kekerasan menggaru saja. Tangan saja ada bengkak-bengkak. Disebabkan saja nak keluar cukup ayah saja. Dia tak benarkan dia guna kekerasan menggaru saja. Susah-susah. Kenapa patut kau buat saja macam ni? Tak ada cara cakap elok-elok ni saja. Buatkan saja dengan depression, tekanan. Salah apa saja beri serangan. Serangan saja beri kepada orang yang bukan. Jadi kesalahan ini saja buat tu. Salah. Saya tak memakan pakaian yang bersesuaian dengan majlis. Tapi saya nak angkat. Tidak rasa sedih sangat dengan kamu. Saya tak pegang sekali. Kita buat apa? Orang tetap menghukum kita. Berlakunya pada ni pada 23 bulan 2 2018. Dan juga saya pernah buat event bersama dengan Zakat Malaysia. Sebab saya memang sentiasa setiap bulan memang saya akan buat benda tu semua. Bila jadi macam saya sedih sangat. Agama lain macam ni juga. Kalau kita buat sebuah majlis membantu, kalau kita pergi masjid surau ke, kita buat pakaian agak sopan. Salah kalau saya pergi sebangan. Jangan nak mukul saya ibarat macam saya ni. Ini adalah sisi perbuatan. Tapi tak tahu. Dan kita nanti ikhlas. Kenapa masih nak hukum saya dengan cara penampilan saya? Pakaian wanita. Adakah pakaian saya itu menjolok mata? Jangan cakapkan. Mata saya mengharam. Bila saya buat betul. Bila boleh kemana dah budak kafir. Ingat mereka buat pada saya. Terima kasih kerana melayan saya macam ni. Melayan saya sebagai umat beragama Islam. Saya telah dikasari sampai macam ni kerana saya beri sumbangan kepada budak tahfiz dan memberi bantuan wakaf kepada mereka, dan saya menerima hukuman sebegini. Terima kasih kerana melayan saya macam ni. Terima kasih. Terima kasih kerana melayan saya macam ni. Walaupun saya berbuat baik pada agama saya, tak kisahlah siapa pun saya, taklah patutnya orang melayan saya macam ni. Sedekah pun apa tak macam ni. Adakah religion sama? Salah saya buat sesuatu kerja baik. Satu kedua.
Saya buatnya.